Ada ustaz mengatakan ruh orang yang meninggal boleh hidup atau dipindahkan kepada orang lain. Betul. Ruh Abu Bakar akan dipindahkan kepada ruh Imam Ahmad ibn Hanbal. Sejauh manakah kebenaran pandangan ini? Pohon pencerahan Tuan Syekh. Yang pertama, masalah ni telah disebutkan sendiri oleh tuan punya badan bahawa beliau telah menarik pandangan tersebut. Dah selesai. Faham? Dia tarik dah pandangan tersebut. Jadi dia pun dah mengakui, kata dia cuma menukilkan daripada gurunya dan seumpamanya. Maka pandangan tadi telah ditarik oleh beliau. Okay, tak ada masalah. Yang kedua, kita bincang pada sudut ilmu. Pada sudut ilmu, masalah perpindahan roh seseorang ke dalam tubuh seseorang yang lain, ini adalah perkara yang batil. Kenapa batil? Ini disebut dalam istilah para ulama, disebut dengan tanasuh al-arwah. Dia ada beberapa istilah disebut oleh ulama, dipanggil tanasuh. Tanasuh itu perpindahan roh seseorang ke dalam badan orang lain. Jadi saya kalau wafat, badan saya, roh saya pindah ke badan anak saya, contoh. Jadi anak saya tu saya. Jadi gitu. Dipanggil tanasuh. Yang kedua dipanggil tafasuh. Istilah kedua dipanggil tafasuh. Tafasuh, perpindahan daripada roh seseorang ke dalam badan binatang. Dipanggil tafasuh. Tafasuh ni, contoh orang pada kehidupan akan datang, contoh jadi babi. Roh dia dalam babi. Ni pernah tengok sebentar Cina? Dia kata, moga di kehidupan akan datang, kita akan bersama kembali tapi dengan jasad yang berbeza. Tapi dia orang lain, duduk dalam badan orang lain. Tapi kalau dia kata, kalau kamu jahat, kamu akan jadi binatang. Dia bagi tafasuh, masuk dalam badan binatang. Jadi babi, jadi anjing, jadi kera dan seumpama. Yang ketiga dipanggil tarasuh. Tarasuh, roh seseorang berpindah ke dalam jamadat, masuk dalam pokok. Pokok tu orang. Tiba. Nampak? Ni kalau contoh kadang-kadang dia duduk saja, tengok, nampak kucing main. Kucing pula rapat dengan dia. Ayah baru meninggal, kucing tu main dekat dengan dia, pula baik dengan dia. Dia kata, ayah apa ni? Ayah dia pula dah. Ni jadi ni yang panggil tafasuh. Jadi binatang. Dia tengok tumbuh pokok tepi rumah dia. Pokok tu pula ayah dia binat dulu. Dia kata, ayah dah ni. Ayah dia pula jadi pokok. Ni dia panggil tarasuh. Ketiga-tiga pahaman ni batil. Kenapa batil? Karena dia akan membawa kepada pengingkaran terhadap kebangkitan di hari kiamat. Tamam? Macam mana ayat dia mana hafal Quran ni? Hafal Quran lari habis ni? Dan Quran Allah Ta'ala sebut apa? Tengok. Dan Quran Allah Ta'ala sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum kita masuk yang tu, perkara ni akan bercanggah dengan akal. Satu. Kerana nanti orang tak akan tahu dia siapa dia sebenarnya. Dan sekarang saya yang bercakap di depan ni, saya ni siapa dia sebenarnya. Dan saya boleh mengaku saya ni siapa-siapa pun. Sebenarnya saya bukanlah saya. Saya kan mampu lepas tu. Takkan kejam lepas tu. Lepas tu dia boleh mengaku, kata saya sebenarnya, saya adalah pancarannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mampu. Kata Imam Syafi'i pula, patut alim, kata. Rupanya dia Imam Syafi'i. Lah kali jadi apa? Maklum balik rumah tengok kat cermin, aku ni muka aku rasanya ni. Mungkin Salomo ni. Salomo pula. Patut suara sedap. Jam. Tak jadi macam tu. Sebab tu dalam Quran kata Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah, Quran sendiri menolak pandangan tersebut. Bukti dia pada dalam surah apa ni? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Tengok dalam nanti Al-Quran Allah Ta'ala sebut apa dia? Pada hari akhirat nanti kita diberikan kepadanya dengan kitabnya sendiri. Dan kemudian disebut apa dia? Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Iqra kitabak. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, baca kitabmu sendiri. Mana apa dia? Kamu. Kalau kata Allah Ta'ala sebut Iqra kitaba Abi Bakrin, li'annaka anta lasta anta Abu Bakr, anta Abu Bakr. Bacalah kitab Abu Bakar, karena kamu bukan kamu Abu Bakar.
Gitu kan? Dah, iqra' kitabak. Quran Allah Ta'ala sebut pada iqra' kitabak, baca kitabmu sendiri. Maknanya tulisan amalan kita nanti akan dipajangkan, dihantar kepada kita dengan apa yang kita lakukan. Salah kalau kita sebut kata dalam badan kita ni ruh orang lain, maka nanti di akhirat ruh nanti, amalan kita nanti akan dikira dengan ruh tu. Kalau ruh kita tadi siapa, maka dikira dengan ruh tersebut. Boleh faham? Jadi sebab tu kata ulama, pandangan ini boleh membawa kepada menafikan akhirat, apakah kebangkitan di hari akhirat, dan yang kedua boleh membawa kepada kufur ketika mana mengingkari hari akhirat. Baik. Jadi bila kata macam tu, adakah orang yang menukilkan kalam tersebut mengingkari hari akhirat? Lah. Tidak mengingkari hari akhirat, cuma menukilkan pandangan tersebut dengan pandangan tadi. Ya, pandangan tadi batil. Tapi tidak mesti dengan dia menukilkan pandangan tadi dengan makna mengingkari hari akhirat. Lepas tu kena berhati elok-elok. Ada seorang tanya kepada dia, itu kufur Ustaz no? Kira kafir yang sebut tadi ni. Sabar dulu. Kafir main mana kalau kata dia memang tak ingkar hari akhirat, dia cuma nakal satu juzuk daripada pandangan tadi, cuma dia kata dah akhirat saya percaya, kebangkitan hari akhirat saya percaya. Itu macam mana? Tak, kita kata pandangan ni batil, keimanan dia dengan akhirat ya jelas, cuma kena tolak pandangan tadi. Jangan pegang dengan pandangan tersebut, kerana pandangan tadi bercanggah dengan akal. Faham tak sini? Jangan cepat sangat nak kufurkan orang. Sikit-sikit saja nak kufur orang, sikit nak kufur orang. Dan pandangan tadi tidak boleh dipegang. Tak boleh dipegang. Dan bahaya pandangan tersebut. Kenapa? Kerana orang nanti boleh mendakwa apa sahaja yang dia ingin dakwa selepas. Dia buat salah apa-apa sikit, dia akan kata, orang yang kalau pegang dengan pandangan tersebut, kalau kita pegang dengan pandangan tu, contohnya, kita pula boleh sebut pada waktu tu, sebenarnya saya buat ni, kamu tengok saya yang buat. Sebenarnya bukan saya yang buat. Yang buat ni sebenarnya adalah sebut pergi apa-apa. Adalah fulan, disebut fulan bin fulan, memang bukan saya. Dan dia akan jadi kekacauan dan juga akan jadi kekeliruan kepada umat Nabi SAW. Jadi kena hati-hati dengan perkara tersebut. Faham? Yang bayar semua faham tak? Masalah tersebut. Jadi semoga kita semua diberikan oleh Allah Ta'ala dengan orang panggil apa? Dengan ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Amin. Dan kemudian dijaga lidah-lidah kita daripada suka untuk nak mengkafirkan dan juga untuk nak menolak seseorang tersebut dengan tolakan yang di luar daripada adab dan seumpamanya. Nah, jaga-jaga hati-hati kita dengan perkara tersebut. Moga Allah Ta'ala beri kita dengan adab, dan moga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan dengan ilmu yang bermanfaat, hasilnya adalah dengan akhlak yang mulia. Dengan kita berhadapan dengan orang yang kita tidak bersetuju dengan pandangan tersebut. Kita tidak bersetuju dengan pandangan tidak bermakna kita akan menolak orang tersebut secara total. Tidak akan maksud kita menolak segala kebaikan yang dibawa oleh seseorang. Hatta Wahabi sekalipun. Hatta Wahabi sekalipun. Saya sebut Wahabi. Adakah saya marah dengan batang tubuh Wahabi? Orang yang berpegang dengan pahaman tersebut? Kita tak bermusuh dengan orang-orang tersebut. Kita tak bermusuh dengan batang tubuh orang tadi. Yang kita tegur adalah pada pandangan tersebut. Pandangan tu yang kita tak setuju. Batang tubuh ya kita boleh jumpa dan kita boleh salam. Boleh jadi kita peluk. Ucap ahlan wa sahlan. Masalah apa? Kita kata pula, ustaz ni bukan marah sangat kat Wahabi ni, boleh salam pula dengan Wahabi. Tak boleh nak beza. Antara salam dengan tak setuju dengan pandangan seseorang dengan satu masalah. Jadi ini baru orang yang insaf, yang hati. Jadi seorang kena insaf. Sikap insaf ni, insaf dia bahasa kita yang lebih sesuai pada zaman lah untuk kita terjemah, dia insaf. Bukan insaf. Insaf tu bahasa kembali balik daripada buat salah, betul insaf. Tak, ni insaf dia bahasa kita. Nak terjemah apa Ustaz Saleh? Bersifat adil. Insaf ni bersifat adil, bersifat orang panggil apa? Rational. Cara apa ni Syekh Saleh kita ni. Ramai berkenan ni. Saya tak sangka dia mengajak macam tu. Tak boleh. Sebab